Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tegar, aku rela, sekalipun aku dihanyam burung hijau terbang, rohku tenang melayang. Syurga Firdausi menungguku datang. Bidadari pun tersenyum, merindu cumbu harum. Di saat cinta mekar ku bercantum. Pergi ku tak kembali kerana memburu nikmat surgawi. Itulah yang hakiki, itu yang abadi, dan ku tidak mati, bahkan hidup dengan rezeki ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat datang, ahlan wa sahlan bikum ke podcast Gaya Tok Guru, sebuah program perkongsian dengan insan-insan terdekat dengan almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia Datuk Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat. Tuan-puan, hari ini 10 Muharram 1443 Hijrah, hari yang kita disunahkan untuk berpuasa, dan saya nak ucap selamat berpuasa kepada semua. Dan hari ini juga 19 Ogos 2021, bersama saya Amirah Fauzi akan menemani anda semua. Kita nak berkongsi cerita dengan anak anda almarhum Tok Guru. Dan tuan-puan, untuk tuan-puan yang baru mengikuti program kita hari ini, sebenarnya podcast ni sudah bermula pada minggu lepas. Episod pertama kita sudah jemput Dr. Nik Yusri, iaitu menantu almarhum Tok Guru, dan saya nak suggest tuan-puan kena tengok juga episod yang pertama, di mana ada perkongsian daripada Dr. Nik Yusri yang perkongsian dia tu ada jugalah tidak diketahui oleh umum, dan insya-Allah nanti admin akan letakkan link episod pertama. Habis je live ni, tuan-puan boleh tengok balik episod pertama. Dan hari ni kita nak catch up berkenaan dengan almarhum Tok Guru Nik Aziz. Kita nak tengok sisi pandang daripada anak andanya sendiri. Tok Guru itu bagaimana sosok seorang ayah. Bagaimana almarhum Tok Guru ini mendidik dan mentarbiah anak-anaknya. Bagaimana anak-anak berinteraksi dengan almarhum Tok Guru Nik Aziz. Tapi sebelum tu tuan-puan, bila-bila kita duk berkongsi ni, molek juga kalau tuan-puan boleh share, like and share FB Live kita hari ni.
supaya lebih ramai lagi orang boleh dapat manfaat dengan perkongsian kita hari ini. Semoga lebih ramai lagi orang boleh mendapat inspirasi, paling kurang boleh dapat memperkayakan minda kita dengan perkongsian kita hari ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata manusia yang memberi manfaat, manusia sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan salah satu manfaatnya adalah share Facebook Live kita hari ini. Dan tanpa membuang masa, kita nak bersembang dah. Tajuk kita hari ini berkenaan dengan Tok Guru, dia ayahku. Specifically, Tok Guru, dia ayah kepada Puan Nik Amalina, Nik Abdul Aziz. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey. Saya nak ucap selamat datang, ahlan wa sahlan dan jazakillah khair kepada Kak Na. Saya akan panggil Kak Na. Lebih selesa saya rasa. Okey, boleh. Okey, anak. Almarhum Tok Guru dikenali sebagai Tok Guru kepada masyarakat. Almarhum Tok Guru juga dikenali sebagai ahli politik. Almarhum Tok Guru dikenali sebagai menteri besar bagi rakyat Kelantan. Dan almarhum Tok Guru ni dikenali, disegani, dihormati, malah disanjung dan disebut-sebut. Sehingga hari ni orang menyebut-nyebut lagi almarhum Tok Guru. Dan Tok Guru ini disebut-sebut ni saya kira merentasi budaya, bangsa dan agama. Dan malah kalau kita ingat almarhum Tok Guru ni dia namanya tersenarai di The 500 Muslims 2009. Dan juga atau buku tu lebih dikenali The 500 Most Influenced Muslim 2009. Dan almarhum Tok Guru, kalau di Kelantan ni, almarhum Tok Guru ni bila sebut ya Tok Guru, okey, kebiasaannya kita akan refer Tok Guru Nik Aziz lah. Sebab di Kelantan ni alhamdulillah kita ramai Tok Guru. Tapi kebiasaan marhain macam kami ni kalau sebut je Tok Guru, okey, Tok Guru Nik Aziz lah tu. Dan minggu lepas Kak Na, Dr. Nik Yusri sebut almarhum Tok Guru ni, sebelum almarhum Tok Guru menjadi Tok Guru kepada masyarakat, almarhum Tok Guru ni sebenarnya Tok Guru kepada ahli keluarga. Dan hari ni nak dengar perkongsian daripada Kak Na sendiri sebagai anak melihat sosok ayahanda almarhum Tok Guru Nik Aziz. Tapi sebelum tu Kak Na, mungkin Kak Na boleh perkenalkan diri dulu. Namanya, background studinya, adik-beradiknya dan keluarga, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Okay, terima kasih Cik Moderator, Cik Amirah dan ABTJ yang sudi menjemput saya pada hari ini. Semoga program hari ini kita santai-santai sajalah. Santai-santai, betul. Okay, dan semoga ada manfaatnya dalam santai-santai tu. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum untuk semua yang bersama kita pada hari ini. Okay, saya Nik Amalina binti Nik Abdul Aziz, anak anda kepada arwah Tok Guru lah. Anak ke-9 dari 10 adik-beradik. Dan merupakan anak keempat dari 5 beradik perempuan. Maknanya 5 lelaki, 5 perempuan. 5 lelaki, 5 perempuan. Okey, sekarang sudah berkahwin lah dan mempunyai 7 orang anak. 5 lelaki, 2 perempuan. Masya Allah. Okey. Dulu belajar dekat UTM lah. Ambil diploma dekat UTM, sambung degree dekat UM dalam bidang property. Lepas tu pernah bekerja selama 7 tahun sebagai pegawai pemasaran dan sekarang menjadi suri sepenuh masa. Masya Allah. Menguruskan keluarga lah. Okey, rasanya cukup lah kot. Kiranya Kak Na, apa ni, adik-adik Kak Na ni 10 orang. Boleh Kak Na royak dok sore-sore tu daripada hak pertama sampai hak last? Nama dan kalau hak sulung tu tahun berapa lahir? Mesti teringat. Okey, hak sulung perempuan lah. Ni Aini. Okey. Yang kedua ni Omar. Yang ketiga ni Adli. Okey. Okey, masa lahir ni Adli ni
mulalah kerjaya ayahanda sebagai ahli politik. 97. Okey, untuk pengetahuan penonton, almarhum Tok Guru ni sebelum bermulanya kerjaya dia, dia graduate overseas. Dia ngaji overseas, balik tahun 92. Betul kan Nak? Balik tahun 92, berkahwin dan mengajar masa tu. Mengajar sebagai ustaz. Ustaz. Lepas tu 97 tu berkecimpung dalam politik. Masa tu usia anak nombor 3 7 bulan. Tahun 97 tu. Okey, seterusnya. Okey, ni Adli, ni Abdul Rahim. Okey. Ni Abduh, YB sekarang. Ya. Okey, ni Adilah, ni Asri, ni Amani, ni Amalina, ni Asma Salsabila. Masya-Allah. Okey, jadi 10 orang. Apa ni? Kiranya Kak Ana ni anak ke-9. Membesar, maknanya lahir membesar tu dalam suasana ayah seorang YB sudah YB. Okey. Berapa orang anak 10 orang cucu almarhumnya? Cucu latest 60 lebih lah. On the way insya-Allah tahun lepas lah. Masya-Allah. Dan sudah bercicit mungkin. Sudah bercicit hampir 10 orang. Dan on the way pun saya juga dalam bulan 9 ni kot. Ui, meriah Kak Ana. Family. Okey. Okey Kak Ana. Mungkin mula-mula ni kita anak kita tahun 2021 ni kiranya 4 tahun lah almarhum pergi meninggalkan kita. Nak tahu apa yang momen ataupun ada memory ataupun pesanan almarhum Tok Guru kepada Kak Ana hot terpaling diingati. Okey. Sebenarnya Tok Guru ni dia dengan anak-anak ni dia tidak banyak bicara. Sebab dia teramat sibuk. Kalau dalam masa 24 jam tu kita nak cari sejam dia duduk dengan anak pun memang susah. Jadi kalau pesanan-pesanan tu memang ambil SPM. Okey. Di Ma'had Muhammadi Perempuan. Lepas tu dia punya result tu big tu tidak membanggakan saya lah. Tidak membanggakan saya sendiri. Lepas tu kita pun nangis lah kan. Result tak molek ni. Sebab nak masuk U. Cita-cita tinggi nak masuk U. Tapi result tu tidak kesampaian lah untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri tu macam kita tidak mencapai target kita ni. Kita pun kemurungan lah. Kemurungan, nangis. Saya rasa saya nangis tu lebih kurang seminggu juga. Kita nangis saja. Kita macam mana expectation kita tu tinggi. Lepas tu kita takut kita tak boleh masuk U. Okey. Lepas tu tapi ayahanda ni almarhum ni dia sebenarnya dia tak tahu pun perihal anak ni. Dia style dia dah. Dia tak ambil tahu pasal anak. Anak sekolah mana, darjah berapa, tingkatan berapa, kadang-kadang nama anak pun dia boleh tukar. Nampaknya dia macam sibuk lah. Lepas tu bila saya dapat result boleh 3 ni. Dia tak pernah tanya saya result gapo. Lepas tu bonda pun samalah. Family kami ni sebenarnya cool. Dia cool je. Dia tidak membebankan, saling tidak membebankan di antara satu sama lain. Maknanya hak ni juga Amira nak tahu apa ni maksudnya. Maknanya nak Kak Ana describe almarhum Tok Guru ni sosok ayah yang bagaimana dia. Maknanya seorang yang cool. Sebabnya kalau kita tengok masyarakat tengoklah. Dia ni firm, very firm. Kita tengok dia tu dengan aura dia yang tegas. Tapi dalam masa yang sama dia sangat mudah didekati. Okey. Tapi Kak Ana sebagai anak, macam ni Kak Ana kata dia seorang yang cool sebenarnya. Lepas tu dah result sambung cerita ni. Dah result tak bagus ni. Lepas tu mungkinlah saya Kak Ana memang tak bagi tahu ayah lah result ni sebab sokmo-sokmo pun memang tak bagi tahu dia pun pasal sekolah kau tak pernah bagi tahu sebab benda-benda kecil ni tak pandai kita nak ayat dia. Sebab dia memikul beban yang lebih besar. Lepas tu kita macam mak pun tahu kan, bonda pun tahu kita sedih. Mungkin dah dia bagi tahu kepada almarhum ni, ayat kita ni sedih. Lepas tu tapi kita dapat hadiah. Ayahanda bagi hadiah. Ni sedih. Lepas tu tapi hadiah terbesar dia bagi apa ni? Dia bawa saya pergi Mekah. Masya-Allah. Di usia 17 tahun. Dan mengerjakan haji. Subhanallah. Benda tu
Kenapa kita tak bayangkan ke? Okey, berhenti situlah. Itu pengalaman manis yang pertama lah. Masya Allah. Benda kita tak sangka. Moral dia, kalau anak kita tak cemerlang, kita jangan bebankan dia. Okey, kita happykan dia. Sebab SPM bukan penentu segalanya. Masih panjang perjalanan tu ke. Kita jangan sampai macam lagi anak down, kita Pressure terus down lagi. dia lagi. Dia lagi down. Tapi kita bagi hadiah dia. InsyaAllah benda tu pun saya lakukan kepada anak-anak lah. Tapi tidaklah siapa nak buat game Mekah dia atas rezeki masing-masing lah. Kapasiti masing-masing masa tu rezeki saya berada di situ. Siapa sangka, memang saya tak sangka sebab gini. Sebab bulan 3 saya dapat result. Masa bulan 4 tu dia masuk musim haji. Masa tahun tu. Masa tahun tu dia bulan Zulkaidah. Okey. Jadi lepas minggu dapat result, lepas murung-murung tu lepas tu bonda kata ayah nak buat game Mekah. Lepas tu kita tengok buat game Mekah macam buat haji. Macam kita lah kan. Dia macam gini kan, kita tak skor sebab kita rasa ayah kita sibuk. Maknanya kita pun faham ayah kita tu sibuk. Tapi hak tersentuh tu sebabnya ayah cari, ayah aware benda tu kan. Lepas tu saya lah bukan satu-satunya, masa tu dia bawa saya seorang. Pergi dengan dia lah, dengan ayah, dengan mak lah, dengan saya. Bertiga lah kita pergi. Okey, tu pengalaman manis yang pertama. Yang kedua pula, masa tu saya dekat UTM lah. Dekat UTM tu dulu pelajar-pelajar Kelantan di mahasiswa Kelantan di Malaysia ni kan dia ada Markas Siswa Kelantan, MSK. Masa tu MSK sangat aktif lah. Lepas tu MSK UTM ni dia anjurkan satu lawatan ke Thailand untuk melawat universiti kat sana lah. Lepas tu kita pun berminat lah. Dan masa sama Kak Ana pun suka travel kan. Lepas tu bila ada lawatan gitu kita berminat lagi. Lepas tu kita minta dengan bonda tak lagi. Biasalah bonda dia nak Tino, dia nak jalan ni. Lepas tu jauh pula tu luar Malaysia. Dengan sains-sains tapi adalah lecturer semua ada. Cuma kita geng-geng Kelantan. Geng-geng Kelantan tapi join tu bukan mahasiswa UTM saja. Seluruh kampus mana-mana yang berminat lah. Bila bonda kami adik-beradik ni sangat patuh kepada arahan sama ada bonda atau ayahanda. Kalau dia kata gitu, kita tidak lembek tekuk dan merayu ke apa ke tak. Bila bonda kata tak boleh pergi, maknanya tak boleh lah. Okey. Lepas tu sebab saya ni sangat berminat nak pergi sangat dekat Thailand ni, saya kata hari nak bertolak tu saya minta dengan bonda lah, kata nak pergi Kaabah, nak pergi tempat sains-sains kupu ni kan. Nak pergi atas sains-sains tak apa dah, tak pergi kan. Kita kecek Kelantan okey ni. Boleh. Memang nak suruh kecek Kelantan pun. Okey. Lepas tu saya pergi tempat Atabah, tempat sains-sains nak bertolak dengan bas ni lah. Bila saya pergi, saya baru royak ke sains, kata saya tak pergi. Sains tak tahu saya tak pergi. Sebab dia mau ingat saya pergi. Okey, lepas tu dia mau frah lah ke. Frah lah kita tak pergi. Lepas tu saya kata, cik tak pagi. Saya panggil cik kan. Bonda panggil cik, kata cik tak pagi pergi. Dia kata, saya kata tak apa, biar dia sendiri telefon ke cik. Sebab lagu-lagu mana pun dia nak suruh saya pergi. Macam tak seronok lah. Sebab kita salah satu sebab kita nak tunggu orang nak suruh kita ada benda tu kan. Dalam event tu. Lepas tu dia kata tak apa. Kebetulan saya ni not best friend bonda. Okey. Dia pun kata tak apa, dia telefon diri ke cik. Dia kata, saya pun macam, saya tak suka benda tu sebenarnya. Sebab macam orang merayu-rayu kan. Dah bonda kata tak boleh. Tak boleh lah maknanya. Dah suruh buat apa, dah suruh saing pula kan. Tapi dia nak telefon juga. Lepas tu dia telefon. Lepas tu bonda royak ke saing tu. Dia tak kecek dengan saya. Mungkin saya tak sekecek, saya takut lah kan. Mungkin bonda kata tak boleh lah kan. Dia kecek, bonda kata telefon minta dengan ayah. Kita dengan ayah ni takut. Sebab memang tak biasa lah kita nak minta apa-apa kan minta ngecik. Nak minta ke situ, minta ngecik, minta duit pun minta ngecik kan, semua ngecik. Lepas tu bila nak minta dengan ayah, nak pergi Thailand pula tu kan. Cik kata kalau nak pergi juga minta dengan ayah. Kita pun macam minta dengan ayah macam takut lah kan. Tapi saing kata telefon je saing ni pula. Lepas tu kita pun memberanikan diri lah telefon. Masa tu ayah di office lah. Sebenarnya anak-anak memang tak ganggu pun ayah dekat office ni. Boleh dikatakan tak pernah pun ganggu ayah dekat office ni.
Lepas tu saya pun telefon office, rezeki bolehlah catch dengan dia. Saya pun royak lah kata nak pergi Thailand. Dia kata nak pergi bila? Nak pergi pagi ni. Dia kata sebab dia kata saya royak lah kata minta dah dengan cik tapi cik tak bagi. Cik kata minta dengan ayuh. Ayuh pun kata tak apa lagi lah. Macam semudah tu. Macam kita macam lepas tu dia tanya lah, ada duit dah ke? Kita ada dah lah sebab kita duduk kamp. Kata ada. Cuma nak minta izin je dengan ayah. Dia kata okey boleh pergi. Macam Kalau tahu minta lama dah. Macam apa? Macam kalau tu lah. Macam senang je benda tu kan. Lepas tu yang kedua, kalau memang ayah ni dia terbuka. Dia cool, dia terbuka. Lepas tu saing ni pun macam suka. Dia kata tak apa. Kami tunggu. Dia kata balik jumpa baju. Kami suruh tunggu. Lepas tu pergilah. Maknanya itu pengalaman manis yang kedua lah. Maknanya benda jarang-jarang berlaku lah pada anak-anak ni. Kita nak minta sesuatu dengan ayah ni memang jarang kita minta dengan ayah. Semua benda tu minta kecil. Okay, yang ketiga pengalaman paling manis ni masa saya konvo lah dekat UTM. Masa saya konvo dekat UTM tu bila nak konvo ni kita dapat kad kan. Kad jemputan untuk ibu bapa kan. Betul. Biasanya ada 2 kad kan untuk ibu dan bapa. Lepas tu saya tengok kad tu, saya decide saya tersa jemput lah mak ayah saya. Mak ayah Kak Nan ni mari. Sebabnya Kak Nan terfikir macam kalau jemput dia mari, dia nak duduk mana? Okay. Sebab dia ibu bapa, supaya ibu bapa mahasiswa lain lah kan. Lepas tu tak okay dia nak duduk kat orang ramai-ramai. Mesti tak sesuai sebab dia ke MB. Lepas tu nak duduk VIP. Orang tahu kau macam universiti tahu kau dia macam bila kita jemput dengan kad biasa tu universiti perasa kau duduk dia tu VIP kan, ayah kita VIP. Sebab kat di kampus pun kita low profile lah. Ada orang kenal, tidak orang kenal. Lah. Lepas tu Kak Nan pun royak ke bonda kata nak combo. Tapi tak say jemput mari. Kata ada kad. Tapi susah nak bagi sebab nak fikir cik dengan ayah nak duduk mana. Sebab tak kena duduk ramai-ramai tak sesuai. Lepas Kak Nan macam bila Kak Nan royak gini, jaga nak mikir siapa kita jaga. Tapi kami ni dia salah satunya anak politician ni dia hati kering sikit. Okey, faham. Dia cekal lah. Cekal sikit. Lepas tu royak ke bonda kata tak apalah cik dengan ayah tak payah mari nak kau besar je. Okey, masa tu saya duduk UM. Lepas tu saya pergi ke UTM dengan bah lah. Okey. Itu salah satunya sifat ayah dia ni dia tak bagi kemurahan kepada anak-anak walaupun masa tu anak MB pergi dengan bah je. Okey. Saya pergi daripada UM pergi UTM naik bas sore je lah. Okay. Lepas tu sampai di UTM tu tidur bilik saing ke di asrama di college tu. Lepas tu bila kita hari konvo ke ramai parents semua kan. Bila kita pakai baju konvo, kita lalu kok dewan konvo, kita nampak parent orang lain ke ramai. Kita rasa macam seronok juga ada parent kan. Betul. Tapi kita faham parent kita tak serupa dengan parent orang lain. Okey. Tapi kita faham dan kita tak sedih pun. Konvo sore okey je. Konvo je pun. Lepas tu mujak hati tu. Lepas tu kita pun queue. Queue nak masuk dewan ni kan. Masa queue nak masuk dewan tu ada seorang pegawai universiti kot. Pakai kod semua tu dia pun mari. Dia mari dekat queue kos saya kan. Lepas tu dia cari nama siapa nama Nek Malina. Lepas tu saya pun kata ni ada orang cari. Kita punya lah debar sebab masa tu fikir tak boleh konvo. Fikir tak boleh konvo. Macam buat apa? Macam tak boleh konvo kau buat apa ni kan? Macam dia kata patut kita pakat tangan lah sebab saya rakyat ni ada orang cari kita pakat tangan. Dia pun mari dia pun kayak dia kata awak Nek Malina. Dia kata saya. Lepas tu dia kata mak ayah awak siapa dah? Lepas tu kita macam terkejut. Siapa? Dia kata ada. Ada dia kata lepas tu mak ayah saya duduk mana? Tu saya tanya sebab saya fikir macam dia duduk mana kan. Dia kata ada. Dia kata duduk di barisan VIP duduk depan. Lepas tu masa tu kita sangat syukur lah. Kita syukur dia berada di tempat yang sesuai yang sepatutnya dan dihargai, dihormati juga walaupun Johor ni biru. Masa tu biru getu Johor ni. Lepas tu
Lepas tu kita pada parent untuk meraihkan hari Betul. hari kita lah, hari kegembiraan kita bersama. Kiranya kat Nas apa almarhum Tok Guru dengan bonda ni gi tu atas jemputan universiti tu kan? Hok Kak Nak hanya gitulah. Kak Nak pun macam jadi kita pun blank nak tanya benda tu kan sebab kita terkejut kan. Kata risit-risit tu dia kata atas jemputan universiti lah. Gitu. Okey. Okey, maknanya saat ni Kak Nak cerita dah sikit-sikit pasal almarhum tu, personality dia ke apa kan. Cuma ni spesifiknya Kak Nak. Kalau Kak Nak boleh describe ataupun cerita ke, bagaimana pendidikan almarhum Tok Guru terhadap anak-anak? Maknanya saya pasti, Amira pasti ia satu teamwork lah antara almarhum Tok Guru dengan Datin Betara Setia, Datin Tuan Sabariah sedikit. Tok Guru ni kalau Kak Nak boleh describe dia seorang yang positif, sangat terbuka, tenang tapi tegas. Okey. Dia kalau dari segi pendidikan untuk anak-anak, semasa kami membesar lah. Sebenarnya Tok Guru ni dia memang tak banyak lah dalam mendidik anak-anak ni sebab tak ada istilah lain lah untuk dia, memang sibuk. Sibuk ni memang serasi dah dengan dia. Memang untuk anak-anak ni tak ada waktu. Jadi pendidikan kami untuk keluarga ni memang bonda lah. Boleh dikatakan 90% bagaimana nak menjadikan anak tu adalah di atas bonda lah. Gitu. Bonda lah menjadikan kami hari inilah. Masya-Allah. Gitu. Tapi foundation tu mestilah daripada almarhum Tok Guru juga. Dia punya teladan. Kami ni kalau dari segi pendidikan secara langsung dengan almarhum memang tak ada lah. Tapi teladan dia tu kami ikut. Dia jadi macam connection jiwa lah. Kalau untuk rasa belayan kasih sayang seorang ayah tu memang tak ada. Tapi kasih sayang dia tu kami rasa. Gitu. Dengan ialah kesibukan dia, tapi masa di rumah tu lah kita tengok dia, maknanya mencontohi dia ikut tu kan. Mungkin Kak Nak boleh cerita lah rutin anak-anak masa membesar tu, boleh cerita sikit kot pendidikan, dari segi pendidikannya macam mana di rumah tu? Maknanya rutin harian lah? Rutin harian. Maknanya kalau tika Tok Guru almarhum ada di rumah ni, apa rutin anak-anak dengan almarhum? Sebabnya masa almarhum ngajar di sekolah anak kecil lagi kan? Kecil lagi. Lepas tu maknanya masuk 67 tu, jadi ahli parlimen tu start sibuk. Maknanya banyak tak ada di rumah. Okay. Tapi ketika dia ada di rumah itu, apa aktiviti anak-anak dengan dia? Rutin mungkin? Jawapan yang paling mudah ialah tidak ada lah. Sebenarnya memang tidak ada. Sebabnya macam Kak Nak saat ni lah, dia berada di rumah ni. Kalau untuk anak-anak ni, kita boleh tengok dia. Kita boleh tengok tubuh dia. Kita boleh tengok dia berada di rumah. Kadang-kadang tak siapa apa saja. Sebab kadang-kadang kalau kita pagi-pagi, kalau zaman sekolah, kita pergi sekolah. Dia kadang-kadang berada di masjid lagi. Okey. Lepas tu bila kita balik sekolah dia tak ada. Dia bekerja. Lepas tu bila malam kita tidur dia tak balik lagi. Begitulah rutinnya. Jadi kalau dia ada di rumah, misalnya kalau dia ada di rumah dan kita boleh tengok tubuh dia berada di rumah. Kami sangat respect dengan masa dia sebab hobi dia memang membaca. Dia boleh duduk, dia biasa rutin dia ada meja makan dapur rumah tu. Dia akan duduk situ. Kursi dia duduk tu memang kami tak duduk kalau dia ada. Dan kalau dia tak ada pun macam kami kekok nak duduk kursi tu sebab tu kursi ayah. Tapi dia boleh duduk situ sejak kau baca kitab. Kau baca apa pun dia memang baca. Lepas tu kalau macam petang lepas asar dia akan pergi kebun lah. Dia akan pergi kebun ataupun pergi santai-santai jalan bawa senapang dia, senapang patah. Dia sangat mahir menembak. Biasanya dia tembak tupai lah. Tapi memang penembak tepat jugalah. Lepas tu dia pergi kebun petang-petang. Masa tu kalau orang tak biasa tengok dia macam dia
orang kampung lah. Sebab dia akan pakai baju Melayu tapi baju lusuh. Pakaikan pelekat lusuh, pakaikan subuk hitam tu biasa, bawa senapang dia. Jadi pakai piah. Jadi kalau orang tak kenal dia memang orang tak suka. Walaupun dia jadi MB dah masa tu. Begitulah dia. Ada masa selain daripada baca buku, pergi kebun lah. Di kebun. Lepas tu rutin di masjid. Rutin masjid. Lepas tu dia macam kalau dia balik rumah. Biasanya balik rumah ni lewat lah. Pukul 11, pukul 12. Tapi tahajud semua tak pernah tinggal. Sebab kita tahu tu sebab kadang-kadang kita terbangun awal kan. Kita lalu kat tepi bilik dia memang dengar dia duduk baca Quran ke duduk semaya, semua kita dengar. Dia balik, kalau dia balik pukul 2 pagi sekalipun, pukul 4 pagi dia akan bangun. Dia automatik lah. Automatik lah. Dia sebabnya almarhum Tok Guru ni sebab didikan ayahanda. Dia sangat strict, sangat belakang. Maknanya tahajud tu dah jadi macam makanan dia dah, makanan rohani dia. Kalau tak buat tu macam tak kenyal lah hidup dia hari tu. Masya-Allah. Dia kena buat. Gitu. Jadi siapa kau kita terfikir macam tak letih kau ayuh ni. Macam aktiviti tak berhenti. Masa kadang-kadang masa tidur sikit. Kadang-kadang bila dia bangun pukul 4 pagi, sapalah subuh. Dia pergi jadi imam di masjid. Lepas subuh dia bagi kuliah. Lepas kuliah dia balik breakfast sekejap. Lepas tu dia tidur sekejap. Dia tidur setengah jam kau sebab bangun awal kan. Lepas tu nak pergi kerja pula. Begitulah rutin dia. Tapi masa dia jadi imam di masjid ke apa, anak-anak kena involve lah, kena pergi lah. Kami memang wajib. Kami sejak kecil lagi memang wajib 5 waktu di masjid. Boleh tak nak cerita sikit rutin anak-anak pula? Rutin anak pula. Kami ni bangun pagi kena bangun sebelum subuh. Sebelum azan subuh memang kena bangun. Lepas tu kalau sekolah siap-siap lagi sekolah nak mandi semua-semua tu kan. Lepas tu macam seawal usia lah macam 7 tahun ni memang kami wajib dah solat berjamaah di masjid. Semua adik-beradik. Okey, kita pergi masjid berjamaah 5 waktu. Okey, subuh kita pergi, lepas tu kita naik atas rumah, kita kena baca Quran, wajib. Sebelum sarapan pagi kena baca Quran dulu. Kita pergi sekolah pukul 7 masa tu kalau sekolah kita ni zaman anak-anak, zaman kanak-kanak. Kita pergi sekolah jalan kaki je. Sekolah di Kota Jembal tu. Lepas tu ni kalau kita pergi sekolah pukul 7 suku kita turun daripada rumah. Maknanya sebelum pukul 7 inilah aktivitinya. Sebelum bersarapan pagi kena baca Quran. Baca Quran masa tu dengan nenek. Sebab nenek duduk sekali. Nenek ni kepada ayah lah. Lepas tu sebab bonda sedia sarapan. Lepas tu lepas baca ngaji Quran kami bersarapan lah. Lepas tu baru pergi sekolah. Masa tu ayah duduk di masjid lagi sebab ayah bagi kuliah. So pagi-pagi ni kalau orang lain boleh start dengan ayah nak pergi sekolah, kami tak lah. Nak jumpa ayah pun tak jumpa. Apatah lagi nak bersalam ni. Sebab kalau anak lelaki tu tengok ayah masa jadi email tu lah. Masa tak ada lah. Kalau kami terserempak dia masa sebelum turun subuh tu jumpa lah kami. Kalau tak ada lah. Gitu. Balik sekolah pun macam tu juga. Kena solat Zuhur. Kalau sempat berjamaah di masjid, kena berjamaah di masjid. Lepas Zuhur kena baca Quran, wajib juga. Lepas tu kami ngajar anak-anak kampung baca Quran. Lepas asar, lepas tu rehat. Biasanya lepas Zuhur ni kami tak tubik rumah lah. Masa untuk rehat. Lepas balik sekolah, lepas makan, lepas ajar anak-anak kampung ngaji Quran, kami berehat sampai asar. Lepas asal main bebas lah. Masa tu masuk hotel pun okey. Masa tu main tanah orang panggil dia. Ikutlah main kapal pun beres belakang. Tapi sebelum nest tengah, kena balik rumah. Sebelum nest tengah, kena balik rumah, kena mandi semua untuk prepare maghrib lah. Maghrib, solat berjamaah di masjid. Lepas maghrib, ngaji pula. Ngaji, lepas sampai lakukan isyak. Boleh berhenti lah, ada waktu rehat sebelum isyak tu. Isyak kena pergi masjid pula. Sembahyang berjamaah. Lepas tu study sampai 10 malam. Tu semua tu rutin tu ayah tak jaga pun, tapi kakak-kakak abang-abang bonda sendiri. Benda tu dia jadi disiplin dah gitu. Dia sudah menjadi culture dalam family tu. Tahu dah jadual nak buat apa. Dia indirectly dia macam dia mengajar untuk anak-anak ni pun sibuk dengan benda-benda perkara-perkara
ni lah Dia bila manfaatkan. kita jaga waktu solat tu, kita tahu disiplin kita di mana lah. Enggak pernah nak buat. Lepas tu salah satunya, kami kalau nak tengok TV boleh. Tapi antara masa tak boleh tengok TV, masa tak boleh tengok TV lepas maghrib. Okey. Lepas maghrib tak boleh tengok TV langsung. Malam Jumaat tak tengok TV. Tak boleh. Kalau tengok TV dengan orang azan, automatik tutup. Lepas tu kalau petang, pukul 6.30 kena tutup TV. Anak-anak lah ni pun lagu tu lah kat nama. Ini bukanlah kalau TV tu tak ada TV. Bukan tak ada TV, tapi program lagu tak tengok lah. Program muzik ke. Macam kalau kita tengok macam kita tengok movie, ada tarian kan, memang kita channel lain. Secara automatiknya gitu. Tengok, begitulah. Sebab kalau kita tengok juga, memang kena denda lah. Gitu. Jadi dendanya apa Kak Nah? Selalunya? Denda ni selalunya bukan sebab berkaitan dengan TV. Sebab TV ni dia automatik gitu. Kita faham, apa dia kita boleh tengok, apa tak boleh tengok. Hak lagu-lagu memang tak boleh tengok. Siapa kalau ni pun macam Kak Nah pun kalau tengok anak-anak tengok lagu sangat tukar channel. Gitulah. Tapi Kak Nah dah kita budak masa tu. Mesti ada terbabas sikit lah masa dah galik tengok TV, ada tak? Masa-masa hak terkantoi ke? Tak ada. Memang ikut disiplin. ni. Masya Allah. Memang tak ada. Dari segi masa solat, tengok TV semua tu, tak ada terkantoi. Memang disiplin. Oi. Dia kalau kita tengah makan nasi, kalau kita tengah makan nasi dapur ni, kita duduk tengah surat tu orang azan. Kita kena berhenti. Ambil nasi simpan dalam almari. Dulu kan ada almari macam jaring-jaring tu kan. Kena simpan. Balik semaya, balik berjemaah dari masjid, sambung makan. Sampai gitu sekali. Maknanya bila kita nak buat sesuatu, kita kena tengok jam. Waktu solat pukul berapa, kalau nak makan nasi, biasa kita makan nasi berapa minit? Misalnya 10 minit. Kita kena sesuaikanlah dengan waktu solat tu. Kalau tengok 5 minit, siap tak usah makan. Sebab kalau tengah makan, memang kena simpan pinggir tu. Bukan buat girising sebab tak boleh bazir. Tak boleh bazir. Simpan dalam almari. Balik solat daripada masjid, Kena sambung habiskan. makan. Maknanya rutin harian tu memang based on waktu solat. Yes. Maknanya waktu solat tu jadi pengukur aktiviti harian tu. Subhanallah. Something boleh belajar untuk ni kan. Lepas tu Kak Nah, rasanya almarhum Tok Guru dengan bonda Kak Nah pun sangat strict dengan penjagaan aurat, ikhtilat, perhubungan antara lelaki perempuan ni sangat dijaga kan. Maknanya sebab ada adik-adik Kak Nah juga cerita, maknanya masa tiga tu tahun abang-abang Kak Nah, masa 70 80 tu sekolah masa tu kan seluar pendek. Jadi anak-anak almarhum Tok Guru ni masa tu sudah berseluar panjang kan. Boleh Kak Nah share ni? Dia Tok Guru ni dia kita nak pakai lagu mana pun dia okey. Asalkan tutup aurat. Macam anak-anak lelaki lebih mudah lah untuk menutup aurat. Anak-anak perempuan pun mudah juga tutup aurat ni, tidak susah. Cumanya kita orang puan ni kita suka melawar kadang-kadang ni. Tapi dia okey. Tok Guru ni okey, nak melawar ko yang penting tutup aurat. Nak pakai seluar misalnya. Boleh. Nak pakai skirt boleh. Asalkan macam kalau seluar longgar. Boleh pakai palazzo. Kalau baju, kena paras peha. Tak boleh ala-ala bawah punggung ni, tak boleh. Kena bawah peha. Lengan, mesti dah lengan panjang semua tu kan. Dari segi colour pun okey, kecuali jangan colour terang-terang lah. Hak menyelah. Hak menyelah tu dia tak berapa suka. Tapi kalau kita pakai, kadang dia tengok kita angkat. Dia tengok tu pun kita suka takut dah sebenarnya. Dia tak kata gaf pun. Tapi bila dia tengok pelik, sebab jelingan tu jari-jari boleh ke. Bila kita tengok, dia tengok kita tu, kita aware lah benda tu. Maknanya dia tak suka lah tu. Dia pernah tegur saya tahun masa saya dekat Uzbekistan. Pergi dengan dia lah. Pergi dengan bonda. Ada rombongan lah pergi Uzbekistan. Lepas tu masa tu duduk hotel. Bonda panggil saya untuk gosok baju arwah. Okey. Saya gosok, dia pakai jubah je pun. Tapi mungkin masa tu kerja-kerja tu biasa bonda buat. Tapi mungkin letih kan sebab travel. So, saya gosok baju. Saya pun masuk bilik dia gosok baju. Masa tu saya siap dah pakai. Untuk aktiviti yang seterusnya lah. Kita, Kak Nah ni jenis suka melawan juga. Kita pakai dress. Tapi dia punya lengan tu, dia ada batu-batu. Ayung-ayung sikit.
Nampak macam attraction sikit lah. Di sini saja sebenarnya baju tu okey, colour semua okey. Lepas tu kita gosok ke tangan kita gerak. Benda tu duk tergayung. Dia macam mengganggu pandangan tu, dia benda-benda yang menjadi tarikan tu dia tak suka. Lagi-lagi tarikan lelaki lah. Benda-benda menjadi tarikan lelaki, dia cuba kita elakkan perempuan ni. Lepas tu dia tegur pakai baju gapo lagu tu duk gerak-gerak macam gitulah dia tegur kan. Lepas tu kita pun kena ada lah. Tak boleh lah ni. Kena ada lah. Tak kena tukar baju bukan duduk rumah ni kan. Bawa baju ni je. Betul. Macam lah. Lepas tu kita senyum-senyum gitu lah. Lepas tu macam bonda dia tailor sebenarnya. Asal-asal dia tailor. Jadi dari segi saya dengan bonda ni agak rapat jugalah dari segi fashion ni. Sebab bonda ke tailor saya suka melawan juga. Kadang dia tengok fashion suruh bonda jahit. Jadi bila masa tu dia punya trend. Dia punya trend tahun dari 2000 lebih lah kot. Kita pakai baju. Lepas tu bonda kata masa muda ni lah nak janggut dia tu tak janggut dia. Tapi sebenarnya kita tak muda pun masa tu. Tapi ada backup sikit. Lepas tu kita pun senyum je. Tak jawab apa pun. Biasanya kalau ayah dia tegur kita benda dia tak suka, kita tak jawab. Kita patuh senyum lah sebab kita tak nak jawab dah. Sampai nak atau nak lah. Sampai nak atau nak lah. Lepas tu kita pun nak jawab apa kan. Lepas tu kita senyum saja. Dia pernah tegur saya pakai rata tangan. Agak besar, sebenarnya tak besar pun. Kalau orang tengok, orang tak tengok pun. Maknanya kalau tengok kan orang biasa, kalau Kelantan ni kan kecil lah tu. Kecil lah tu, bagi 10 kali. Tapi kita apa? Kata tengok duit shilling tu kan. Dia cakap duit shilling kan tidaklah besar kan. Tapi dia pernah tegur lah, dia kata besar teh duk tangan. Tapi kita tengok macam besar aku macam. Jadi kalaulah kita terpakai benda besar-besar sikit, kalau ada dia kita pun tolak. Sebab tahu dah ni akhir kena ni. Macam kalau nak pakai cincin ke gapo jangan hok sungguh lah. Benda-benda tu bukan sebab kita takut ke dia. Satu mungkin kita takut ke dia, tapi sebenarnya larangan dia tu memang betul. Buat apa kita nak pakai besar-besar? Kalau biasanya orang pakai besar ni tak ada satu dia kata sebab suka pakai besar. Memang yang kedua tak ada sebab lain, sebab nak nunjuk. Sebab nak nunjuk. Sebenarnya dia memang gitulah sebenarnya. Toleh nak elak ada benda tu. Kita pakai lagu mana kalau dia satu dua sebab lah. Tapi sebab utamanya memang nak nunjuk lah. Gitulah. Kebiasaan. Maknanya almarhum Tok Guru ni nak mengelak ada rasa benda tu dalam diri anak-anak dia. Sifat-sifat mazmumah tu hilangkan. Maknanya dia cara dia gitu. Cara dia gitu. Dia tidak ajar sesa. Dia kata kalau nak ilmu ni, dia kata dia pernah royak masa mengajar. Masa mengajar atas masjid. Dia kata kalau nak ilmu mari nak mengajar, sama ada anak saya, anak hamba, orang lain. Di sini ada ilmu. Maknanya dia kalau kita nak dapat ilmu dengar dia mengajar. Duduk di rumah memang duduk lah. Maknanya atas inisiatif anak-anak lah pula. Atas kita lah. Sama ada kita nak jadi juruh ke, tak jadi juruh ke, atas kita berlaku. Maknanya dia macam almarhum Tok Guru dengan bonda Kak Nan ni, dia letak rules and regulation tu. Maknanya very open. Very open. Tapi ada limitation. Yes. Yang kena patuh lah. Yang Islam nak pun sebenarnya kan. Sebenarnya benda tu Islam lah. Sebab dia rajin terbaca juga macam menariknya serupa majlis perkahwinan anak-anak perempuan contohnya kan. Maknanya akad nikah tu pengantin tu tidak pergi sekali di masjid. Okay. Sebab orang-orang lain ni pengantin puai lah menjadi tarikan untuk pergi bawa di masjid ke apa tu kan. Boleh Kak Nan share sikit tak? Okay. Memang tidak semua anak perempuan tidak ke masa akad nikah tu gitu ke kan? Gitulah. Mungkin Kak Nan boleh share sejak awal-awal sebelum majlis tu. Kita bermula dengan mas kahwin lah. Mas kahwin ni Tok Guru ni dia memang set dah untuk semua anak puan dia dan untuk menantu perempuan dia. Mas kahwin 1,000. 1,000 ni pun bagi dia sebenarnya banyak. Kalau boleh dia nak kurang lagi. Tapi masa anak kakak sulung nak kahwin, memang mas kahwin yang dia letak kurang daripada 1,000. Tapi saudara marah. Saudara marah. Lepas tu family hak lelaki tu sendiri macam tak setuju. Lelaki ni bawa sebanyak hak Tok Guru minta. Sebabnya macam
nak ambil anak tino ke macam respect lah sikit. Mata kau goyak banyak tu dah kita bawa. Lepas tu bila gimai tu okey 1,000 ni kakak suruh nikah tahun 84. Maknanya sehinggalah adik bosu kahwin. Adik bosu kahwin umur berapa? Maknanya sehingga 2,000 gitulah. Maknanya sampai adik bosu nikah tu. Bosu nikah memang 1,000 lah. 1,000. Daripada nombor 1 tahun 84 hinggalah 2,000 tu. Kira tak berubah. Rate tu tak berubah. Rate dia 1,000. Untuk anak perempuan pun 1,000. Untuk menantu perempuan pun 1,000. Kalau menantu perempuan tak say, dia kata saya orang lain. Hak nak. Dia kata ramai lagi hak nak. Gitu. Maknanya begitulah. Maknanya Tok Guru ni dia memudahkan. Dia memudahkan semua perkara. Dari segi biasanya mas kahwin lah. Kita isunya orang nak kahwin ni kan. Betul. Sebab kadang-kadang mahal siapa kau terbeban. Terbeban lepas tu kena tangguh lagi sebab tak cukup duit nak kahwin. Sebenarnya perkahwinan ni mudah. Jadi benda tu lah. Tok Guru buat tu pun dia ikut hadis lah. Maknanya lagi murah, lagi berkat. Okay. Lepas tu dari segi pemilihan menantu pun dia tak pilih. Dia tak pilih siapa nak jadi menantu dia daripada background keluarga lagu mana, sama ada menantu perempuan ke, menantu lelaki ke. Ada asas agama cukup. Okey. Memang saya perhati sendiri pun macam abang ipar, kakak ipar semua macam family relate yang berlaku. Macam kalau sebelum dia jadi MB tu macam kita serang macam tak jadi MB ni, macam lepas jadi MB macam relate je. Macam nak pilih menantu ke. Macam okey, siapa-siapa pun boleh. Maknanya tidak ada kriteria khusus lah. Tidak ada kriteria khusus. Nak pilih ni, ni menantu ni anak nak kena siapa, duduk mana, rumah lagu mana. Orang tua lagu mana. Lepas tu parent tu ki jaga apa. Dia sendiri ki jaga apa. Dia macam sangat mudah. Maknanya dia tak very open lah kalau very open. Maknanya lepas tu dia memang memudahkan lah. Asal dia tahu kalau lelaki lah, menantu lelaki tu biasanya untuk anak perempuan ni, menantu lelaki tadi. Sebab dia menjadi pembimbing kan. Maknanya kalau cukup ada asas agama, cukup boleh baca Quran, boleh semaya, boleh jadi tinggi, okeylah. Daripada background mana sekalipun, anak siapa pun sekalipun okey. Maknanya gitulah. Maknanya hak utamanya agama tu dulu. Maknanya boleh bawa agama dalam keluarga tu beres. Beres. Lepas tu mungkin dia sendiri pun yakin dengan anak-anak dia kot. Okey, kalau macam perkahwinan tu sendiri saling melengkapi, ada kurang ada lebih, kita saling melengkapi lah lepas tu. Tapi maknanya pemilihan menantu tu sangat mudah lah, dia tidak cerewet dan terbuka kepada sesiapa saja. Lepas tu dari segi bila kahwin ni super ni lah apa Amirah kayak dia memang sejak daripada kakak sulung sampai ke adik bosu ni puai lah, 5 beradik ni memang kami duduk atas rumah je lah masa akad nikah. Masa akad nikah tu di masjid tu lah, masjid sebelah rumah kami tu kami dengar sebenarnya, tapi dengar sayut-sayut lah. Sebab kenapa pengantin perempuan tak join, sebab kami sudah melawar. Melawar tu sepatutnya lelaki lain tak boleh tengok. Sebenarnya pun dari selagi itulah. Betul. Sebab kalau kita hari biasa, okay, bila kita kahwin kan hari istimewa, kan orang puai kita jangok. Kita ekstra sikit. Gitu. Jangok tu lah dia tak biar kita tengok. Tu sebab kami ni duduk atas rumah. Dan kami ni bukan duduk atas rumah masa akad nikah je. Sebenarnya sepanjang majlis berlangsung kami berada di atas rumah. Memang tak turun tanah. Tak boleh turun tanah sebab tetamu lelaki duduk tanah. Biasanya tetamu perempuan boleh naik atas rumah jumpa pengantin. Pengantin lelaki tu naiklah, tapi rombongan gapo duduk tanah lah. Macam saya. Contohnya saya kahwin dia. Saya kahwin lepas akad nikah tu, memang kita akad nikah, kita dah tahu lepas akad nikah, okey, pengantin naik. Kita jumpa. Kita jumpa tu di ruang tamu perempuan. Bila ruang tamu perempuan, orang lelaki tak boleh masuk. Okey. Pengantin je lah masuk, pengantin lelaki. Mak dia, ayah dia tak boleh. Sebab maknanya ayah mertua ni duduk bawah lah. Duduk di ruang tamu lelaki lah. Ruang tamu lelaki lah. Lepas tu maknanya sepanjang hari tu
maknanya masa saya kahwin, ayah mertua saya tak kenal saya. Sehingga hari hantar menantu. Hari hantar menantu baru dia kenal. Sebab dia tak tengok. Macam tu sekali. Tok Guru dia jaga. Ikhtilat lelaki perempuan ni. Lelaki ajnabi ni memang tak boleh masuk ke ruang perempuan dalam rumah. Even ingat Mila ada terbaca almarhum Tok Guru ni, misal kata ada orang mari jumpa untuk mari nak jumpa nak royak masalah lah. Perempuan yang nak mari royak masalah, nak jumpa Tok Guru di rumah ni pun ada tiga. Ada nasi. Ada nasi. Masya-Allah. Dulu masa Tok Guru belum jadi MB, ramailah orang mari rumah sebab dia masa tu YB dah kan, lagipun dia seorang Tok Guru kan, dia seorang ustaz masa tu, orang tak panggil lagi Tok Guru, panggil ustaz. Tapi maknanya orang mari minta air tawar. Air tawar ni ramai. Daripada separuh sebahagian daripada ruang ni, 1/3 daripada ruang ni penuh dengan air. Air orang mari minta ni. Macam-macam lah kes anak, kes suami, kes isteri, semua kes tu mari orang bawa sendiri tak botol kan. Maknanya orang bawa botol, orang tinggal Tok Guru baca-baca, nanti 2-3 hari mari ambil. Tapi nak boleh kau mari ambil tu bukan senang pengangkutan ke apa kan. Jadi air tu memang separuh dari rumah tu memang sentiasa ada. Sentiasa ada. Tapi gitulah, Tok Guru dia mendengar permasalahan. Tapi kalau tetamu perempuan mari, dia tarik tirai lah. Dia ada railing kan, ada railing. Tarik tirai tu. Maknanya sampai gitu sekali almarhum Tok Guru ni jaga. Ada sekali saya tengok ada seorang cik tua lah, nak style dengan Tok Guru kan, dia lapik tudung dia tua. Tapi Tok Guru tak si. Maknanya dia tak si ajar benda kita lapik ko, tak lapik ko. Tak boleh. Tak sahaja. Benda tak boleh tak sahaja. Gitu. Dan anak-anak pun melihat benda tu. Maknanya bukanlah Tok Guru ni ajar direct, okey kena buat gini-gini. Tapi teladan dia tu. Saya kata tadi kat kami ni, terdidik dengan teladan dia. Dan sampai hari ni menjadi satu budaya dah lah dalam family besar tu kan. Okey anak, kita nak move masa almarhum Tok Guru jadi MB tahun 1990. Ketika tu Kak Ana umur 13 tahun lah. Maknanya nak remaja lah. Remaja. Masa tu apa perasaan Kak Ana? Perasaan bila ayandanya menjadi seorang YB. Ketika tu Kak Ana tahun 90 orang Soho ni, orang masuk TV, orang masuk surat khabar, lepas tu beberapa orang saja hok. Maknanya orang hok jadi pemerintah tu kira orang Soho lah. Tapi Kak Ana sebagai anak almarhum Tok Guru ni, perasaan Kak Ana lah masa tu jadi anak MB tu. Apa perasaan Kak Ana? Masa tu berada di sekolah Mahak lah. Muhammadi perempuan. 13 tahun kan. Sebenarnya anak-anak ni dia tak cara mana ke politik. Mungkin sebab kami kecil kot. Sebab kami kecil lagi. Lepas tu ayah sendiri pun berada di rumah, dia tak pernah pun kecek pasal politik. Tak cerita pun dia ada masalah. Kau macam hari ni nak tukar PM. Kalau dia ada, dia tak akan balik koyak isu-isu PM ni. Okay. Lepas tu dia akan balik baca buku. Dia akan balik baca buku tu. Dia tak kecek. Kalau kita tanya dia jawab, tapi dia nak berborak santai. Lagilah nak berborak kosong ke apa tu memang dok lah. Gitu. Jadi disebabkan begitu, jadi kami pun biasalah ayah jadi MB ke. Sebab gini, sebabnya macam saya darjah 1, masa saya darjah 1 lagi, bila kita pergi sekolah, cikgu-cikgu semua kenal ayah kita. Okey. Sebab ayah kita seorang YB. Lepas tu dia seorang ustaz kot. Ustaz Sahudah masa tu. Ngajar dah. Ngajar dah kata-kata. Semua orang kenal dia dah. Jadi kita ni masa kecil pun jadi tumpuan dah sebenarnya. Benda tu sebenarnya kita tersuka kadang-kadang kan. Sebab kalau pergi sekolah mesti cikgu nak tanya soalan dekat kita. Gitu. Sebab tahu dah. Ni anak Tok Guru. Kalau nak buat majlis ke apa mesti kita kena join. Buat pementasan ko, masuk nasyid ko, nak pergi musabaqah ko. Semua kita macam boleh ni, mesti boleh sebab anak Tok Guru. Gitu. Lepas tu macam ada bonus sikit kalau ada anak Tok Guru dah ada event tu kan. Kira macam orang lain pula
hok lebih-lebih anak almarhum Tok Guru ni dia selalunya begitulah. Tidak berasa apa. Tak berasa apa. Sebab Tok Guru ni pun dia macam biasa je. Sebab jadi MB pun lagu tu lah dia. Duduk rumah tu juga. Pergi kebun juga. Style yang sama. Jadi kita pun sama je lah. Cuma saya ni excited. Saya tanya, apa tak pindah pergi rumah duduk je kat 10 mesti best duduk rumah besar kan. Gini. Kita pun tak kerti nak jawab sebab ayah kita tak segi. ayah kita tak segi duduk sini kan. Kita pun duduk sini lah. Kita macam kita bila tengok rumah besar kan, kita pun macam best juga duduk rumah besar kan. Semua MB duduk rumah tu, apa kita tak pergi kan. Mesti rumah kita lagi best. Rumah kita kan pun tak ada aircon pun. Mesti situ ada aircon, ada kapet, semua benda-benda tu tak ada kan. Tapi begitulah ayah mendidik. Jadi macam biasa. Tak ada gapo pun MB. Semuanya tugas dia bertambah. Kita sebagai anak super je. Yelah, maknanya sekolah pun tak bertambah. Tak bertambah. Sama je. Saya dulu kalau kira ni di sekolah kebangsaan, sekolah rendah ni. Masa tu bawa 30 sen je sehari. 30 sen sehari. Saya bawa sama dah. Bawa 50 sen dah. Di sekolah menengah gitu juga. Saya rasa hak paling kurangnya adalah anak MB Kelantan lah. Berbanding dengan anak hak tidak MB. Dia orang lagi banyak. Lagi banyak bawa duit di sekolah berbanding anak MB. Masa juga saya duduk di kampus. Ada saya yang duduk di KB, belajar di UTM sekali. Pergi di UTM. Fly. Saya ngebah. Masa tu jadi anak MB. Anak MB. Maknanya almarhum Tok Guru ni memang anak-anak ni super biasa. Tak ada, maknanya title MB tu sekadar tugas dia. Kita ni adalah tempias kan. Ya. Tapi kita bergerak macam biasa. Gapo hok Mira nampak lah kan daripada hok almarhum Tok Guru ajar anak-anak bersederhana tu. Dia sebenarnya mengajar masyarakat juga. Dia mendidik anak-anak tapi dalam masa yang sama dia mendidik masyarakat. Bila dia kata orang tengok tu kan. Bila orang tengok. Bila dia tolak nak duduk di JKT 10. Dia ada satu video dia kata kalau kira dia nak minta sewa sebab dia tak duduk di JKT 10 boleh dia nak minta. Tapi dia kata tapi gaji dia potong kau nak dapat laut. Dia kata saya ada rumah dah. Cukup dah. Saya anak-anak saya besar-besar belaka dah. Saya nak gapo lagi, dia kata. Cukup. Benda tu kalau orang nak reflect, dia akan reflect kata almarhum Tok Guru ni dia kalau orang Kelantan kata keep dunia in your hand, not in your heart. Dia memegang jawatan dia, title dia sebagai MB, followers dia. Kalau kita learn ni orang ada social media ya. Subscribers lah, followers, likers. Memang orang cari followers. Pengaruh. Kalau 2-3 hari ni numbers. Okay. Sibuk ni numbers. Maknanya Tok Guru dia letak semua benda tu di tangan dia, bukan di hati dia. Sebagai bila di tangan tu dia menjadi tools ataupun alat untuk dia dakwah. Alat untuk dia pergi jauh lagi nak sampai ke Islam. Sebab bagi dia Mira ingat Mira tengok tu dia kata kalau orang hak tahu dah Islam, kita nak lebih dia tahu lagi, mendalami lagi Islam. Kalau orang hak belum tahu lagi Islam, dia nak orang hak tak tahu tu menjadi tahu pada Islam. Sebab dia punya mission tu very clear, nak Islam kan. Jadi dia mengajar anak-anak dia begitu. Dan mengajar juga kita masyarakat rakyat Kelantan pun supaya begitu jugalah sepatutnya. Kan? Tak ada gapo pun dengan dunia ni sebenarnya. Tak ada gapo pun. Cuma sebagai alat sahaja untuk kita nak pergi ke akhirat. Itu sama dia pesan pun kan. Okey Kak Nam, macam Kak Nam tadi Kak Nam cerita pengalaman Kak Nam dengan Tok Guru sebagai anak, sebagai ayah ke apa. Ni kita nak pergi kepada Mira nak tanya perasaan Tok Guru pula. Kalau tuan-puan semua ingat pada tahun 2001 almarhum Tok Guru ni dia yalah kalau kita learn ni zaman learn ni kata kecaman lah. Kecaman daripada haters tu memang daripada dia mula balik jadi ustaz tu pun dia kena kecam dah daripada aliran yang berbeza daripada dia. Sebab pun kita bawa kerjaan BN kan Kelantan. Lepas tu menjadi ahli parlimen masa tu menjadi ni. Lepas tu menjadi MB lagi lah kena macam-macam. Tapi nampak macam Tok Guru masa tu dia bagi dia tak ada gapo lah. Sebab macam tadi lah dia kata
dunia tu kecaman ke apa tu tak ada kau apa bagi dia. Tapi satu ujian yang Allah beri pada Tok Guru pada 2001 apabila anak endanya sendiri ditangkap dan dimasukkan kepada ke ISA. Dan waktu tu kerana kalau orang lain anak ni dituduh sebagai pengganas negara, rasa rebah dekat kalau orang lain. Tapi Tok Guru, almarhum Tok Guru ni lagu mana dia hadap ujian yang menimpa anak dia kena. Okey, masa tu saya hijrah dah. Baru hijrah lah tahun 2001. Jadi apa ni? Sebenarnya seperti yang Kak Nah kata, keluarga kami ni cool ke? Cool walaupun badai yang melanda, kami tetap cool. Macam biasa saja. Jadi walaupun kami bersedih atas peristiwa tu, tapi kami macam biasa saja. Lagi-lagi Tok Guru. Kalau kita tengok dia macam tak ada gapo. Relax saja. Aktiviti harian berlaku seperti biasa, berjalan seperti biasa. Kesibukan tak ada terhenti. Dan kami pun macam biasa juga. Sebab bila ayah biasa, tak okay, kami nak luar biasa. Tak okay, kami nak over pula kan. Macam bila ayah biasa, bonda pun biasa. Sebab ayah biasa, bila ayah bonda biasa, kami pun biasa jugalah. Walaupun yang hot tak nampaknya dengan Allah lah. Okay. Ayah dalam masa 6 tahun, Abel duduk di ISA, tak pernah pergi. Tak pernah pergi sebab dia ada 2 benda. Lepas ayah dia tak ada ni, Abel royak, ada 2 benda ayah terkilat dalam hidup dia. Pasal keluarga. Satu pasal Abel, ISA. 2 pasal menantu dia lah, di PMBK. Okay. Jadi salah satunya dia terkilan kes ISA ni lah. Lepas tu dia tak pernah pergi. Dia tak pernah pergi selama 6 tahun tempat anak dia ni, Ustaz Ni Adli ni, sebab dia kecil hati kepada Perdana Menteri masa tu. Ya. Okey. Tapi dia membenarkan orang lain pergi dan mengalu-alukan macam adik-beradik pergi ke, mak pergi, pok saudara. Dan dia suruh pergi. Dia kata kalau ada waktu pergi. Kalau time lawak pergi. Sebab dia tak biar anak dia sunyi. Lepas tu, tapi dia tak pergi. Lepas tu, selepas 2 tahun, Abel tak keluar juga kan. Tunggu lagi 2 tahun. Lepas 4 tahun, masa tu dia macam sedih sikit. Tapi macam tu lah, macam biasa je sebenarnya. Tapi almarhum memang tak tunjuk lah. ke anak-anak dengan isteri ni, tak tunjuk kesedihan dia tu. Tunjuk. Memang tak tunjuk, macam tak ada gapo pun. Relax, tak ada gapo. Kami pun relax. Macam saya gilah ikut mak kan. Bonda pun setiap kali pergi dia akan masakkan makanan kegemaran Abel tu. Setiap kali pergi, Bonda akan masak lah. Gitulah. Subhanallah. Itulah dia punya cool dia tu. Siapa kau macam tu sekali. Siapa kau kita ni macam kalau tak seku nak buat apa lagi dah dia cool kan. Macam kita pun betul kata. Macam politician ni hati dia kering sikit. Gitulah. Subhanallah. Lepas 4 tahun tu macam dia tengok gambar. Gitulah. Yelah, balik gambar yelah boleh. Yelah sebab masa tu dia kena tengok juga dia punya political situation juga masa tu mungkin kan. Isu-isu besar tu banyak lagi nak kena fikir. Lepas tu ni kan isu macam isu dalaman keluarga. Okey. Okeylah Kak Nah. Kita ni nak dekat-dekat akhir dah lah ni. Almarhum Tok Guru menjadi MB 23 tahun. Selama 23 tahun. Dan tahun-tahun akhir dia itulah dia sakit kan Kak Nah? Ya. Dia start sakit kanser dia tu bila sebenarnya Kak Nah? Masa tu dia masih menjadi MB kan? Masih menjadi MB. Dia masih. Dia macam ni sebelum dia sakit berat tu. Tok Guru ni dia memang sebab dia tak banyak kecek kan berada di rumah kan. Kadang-kadang dia tak suka pun berkongsi dengan macam-macam benda. Dia suruh macam kecil. Macam ISA besar.
bagi kita besar, tapi kita tengok cara dia buat macam kecil, tapi sebenarnya besar dalam jiwa dia kan. Sakit dia juga. Sakit dia ni, dia tak royak pun kalau bonda dia sakit. Dia tak royak. Jadi setahun sebelum dia sakit berat tu, semua orang tahu dia sakit. Jadi pada suatu hari tu, macam bonda biasalah kadang-kadang dia ada check up di hospital kan. Jadi bila dia pergi check up, dia check up dengan doktor lain, tapi lepas dia check up, nurse iring bonda tu royak lah. Dia kata ada doktor nak jumpa. Doktor tu bagi tahu. Doktor bagi tahu bonda dapat almarhum ni ada kanser. Tok Guru sendiri tak royak. Tak royak. Lepas tu bila balik rumah, bonda tanyalah. Bonda tanya almarhum ni. Dia kata macam macam tanyalah kayak macam doktor royak dah kau khabar. Okay. Macam dia kata macam biasa je sakit tu, dia kata. Macam orang lain pun sakit. Cuma dia kata dia doa supaya sakit dia ni, penyakit yang dia dapat ni, tidak akan memberi sakit kepada dia. Dia tak merasa kesakitan itu. Walaupun dia sakit. Dia doa, dia kata jangan penyakit dia ni memberi sakit kepada dia, sehingga dia terjejas untuk aktiviti dia lah. Masa tu tahun berapa kan? Tahun 2015 hari. 2015 tahun akhir 2014 dia tu. lah, 2014 lebih kurang. Maknanya dalam setahun tu lah. Setahun sebelum dia sakit berat tu. Lepas tu kita tengok dia pun macam biasa. Masa tu anak-anak tak tahu. Kan kejap. Dah almarhum Tok Guru ni, dia selepas 2013 tu dia stop, dia meletak jawatan lah. Dia masa tu maknanya masa tu kanser tu selepas tu lah kot. Okey. Tapi masa tahun akhir dia menjadi MB tu sudah sakit lah dia tak sihat dah. Tak sihat dah lah. Maknanya masa dia tika sebab IPTG ni office dia selepas dia bersara sebagai MB tu, dia mari dekat sini. Masa itulah dia ni. Ada kot. Tapi kat royak tadi, almarhum Tok Guru ni pun memang tak banyak kecek dengan anak Tapi hari-hari terakhir bersama dia tu, lagu mana Kak Ana? Ada. Dia macam lepas dia sakit tu, anak-anak pun tak tahu dia sakit ke. Cumanya bonda ni dia royak macam secara individu kan anak. Macam masa dia bersama saya, dia royak ke saya. Dia kata ayah sebenarnya sakit. Ada sakit kanser. Okay, dia bersama anak lain, dia royak secara individu lah. Itu pun tidaklah secara rasmi. Cuma dia royak gitu je lah. Sebab ayah tu masih lagi macam biasa lah. Macam biasa sampai ke akhirnya. Tapi maknanya kita maknanya kita kata ayah ada kanser, tapi kita tak tengok ayah tu seorang cancer fighter macam orang ada kanser. Sebab dia macam biasa kan. Dia macam biasa. Lepas tu kalau dia duduk rumah pun kadang-kadang masa dia sakit tu dia duduk atas lazy chair tu kan, kursi malah tu kan. Dia duduk situ macam dia tutup mata. Lepas tu kita tanya dia, ayah rasa gano, macam sakit ayah tu kan. Dia jawab, dia kata dia rasa tenang je. Subhanallah. Dia rasa tenang. Dia kata tak apalah, kalau sakit maknanya penghapus dosa ya. Gitulah. Positif je, sangat positif. Sangat positif. Lepas tu masa hari akhir dia duduk di hospital tu, kami gila-gila lah. Tapi macam biasalah, dia pun tak banyak kecek. Cuma kami asuh lah. Suap makan, potong kuku, semua-semua tu lah. Masya Allah. Jadi untuk akhir lah ni, kita kata anak-anak almarhum Tok Guru ni meninggalkan satu legasi yang besar. Bukan saja untuk masyarakat Kelantan atau kerajaan negeri, tapi khususnya anak-anak lah, untuk meneruskan legasi dia ke. Antara Kak Ana boleh share lah, kalau anak-anak ni apa legasi yang diteruskan sekarang? Kalau orang tengok tu mestilah dari sudut politik kan. Tapi sebenarnya dalam ramai-ramai tu mestilah ada suara dua. Dan sekarang ni diwakili oleh YB Ustaz Ni Abdul lah. Anak-anak lain tu kita mendukung. Kita tidak secara langsung, tapi di belakang tabir lah. Dari segi politik lah, dari segi keluarga ni, dia secara tidak langsung lah
kami ni memang akan menjaga nama baik keluarga lah. Terutama dari segi akhlak semua tu. Dan melakukanlah gapo ayahanda buat. Meneruskan gapo hok dia ajar, gapo biasanya hok sunnah-sunnah tu kita buatlah. Dan menjadi, saya rasa itu sudah menjadi budaya dalam keluarga. Budaya. Kita pergi dalam keluarga, kita pergi rumah adik-beradik kita lain pun lagu tu juga. Buat sebagaimana rumah kita. Kalau disiplin gitu, terutamanya solat lah. Solat ni kok mana pun orang tu. Mana kalau berada di rumah. Kalau duduk luar tu nak lagu mana ni. Kalau berada di rumah begitulah. Orang tutup TV, semai jemaah. Sama ada perempuan. Kalau perempuan semai jemaah di rumah. Kalau boleh pergi masjid, pergilah. Kalau lelaki memang wajib pergi masjid. Macam saya sendiri, bila anak dari satu, ajar dia pergi masjid. Maknanya lelaki tu wajib di masjid. Wajib di masjid. Perempuan pun berjamaah. Walaupun di rumah. Maknanya memang sudah menjadi budaya dalam keluarga. Baca Quran wajib. Itu benda satu essential lah kira-kira, benda foundation. Lepas subuh, lepas maghrib wajib. Wajib baca. Wajib baca. Dan benda tu tertanam sebenarnya kat nak. Macam dia sudah jadi blueprint dalam kita punya ni. Macam kalau kita tak buat tu, kita jadi tak sedap. Gitu. Kita kata ada benda tinggal. Masya Allah. Rasa kita sudah, rasanya sejam lebih juga kita bersiaran ni. Dan sejam lebih kat dah. Ada kata-kata akhir ke daripada Kak Na hari ni untuk ni di akhir ini? Tak ada rakut, cuma sebenarnya jati diri kita ni bermula dari rumah lah. Betul kan? Kalau kita nak jadikan diri kita baik, lepas tu seterusnya anak-anak kita baik, zuriat kita baik, keturunan kita baik, semuanya bermula dari rumah. Penting sekali solat. Solat ni memang kena jaga. Bukan setakat jaga 5 waktu, tapi kena jaga waktu solat. Ajar diri solat di awal waktu. Macam jangan fikir masa tu panjang. Macam almarhum pun seorang pesan, dia kata kita tak tahu kita mati bila kan. Maknanya kalau pukul 1 suku 1:30 masuk Zuhur, semayalah. Mana tahu pukul 2 kita mati. Maknanya kita tak solat dah masa tu. Lepas tu yang kedua, baca Quran. Quran ni kena belajar. Kalau besar dah kita tak pandai, kita belajar lah. Lepas tu macam Kak Nas sendiri, anak-anak start belajar Quran umur 4 tahun. Masa tu secara formal. Kalau tidak formal, ikut dia lah. Dia nak ambil Quran, dia nak tanya kita, dia nak baca ngarut pun tak apa. Sebab biar dia biasa dulu. Dia biasa pergi Quran, biasa pergi Iqra, supaya semaya juga. Betul. Dia nak semaya lagu mana pun ikut dia lah. Tapi biasakan anak-anak tu dengan suasana begitu. Dengan fikrah Islam ni kan. Lepas tu hak formal umur 4 tahun. Kalau kita boleh ajar sendiri, kita ajar sendiri anak kita. Lagi-lagi ibu lah ajar sendiri. Kalau kita tak boleh ajar, kita hantar. Jangan saya duit lah kalau kena bayar. Duit beli muka lain pun boleh kan. Tak kira nak hantar ngaji Quran pun tak boleh. Lepas tu kita mati esok pun nak suruh baca Quran juga kan anak-anak kita juga. Betul. Gitu. Dua ni lah pentingnya. Solat, dengar, ngaji Quran. InsyaAllah kalau ada dua ni, anak-anak terjagalah, terdidik lah. InsyaAllah. Hak lain tu, selo-selo lah jaga. Alhamdulillah. Masya Allah, Mira belajar banyak hari ni daripada sharing Kak Ana, mendapat inspirasi, mendapat satu ilmu jugalah daripada perkongsian hidup almarhum Tok Guru ni sebagai ayah. Dan mungkin ada 2-3 key takeaways lah, maksudnya lesson yang kita boleh ambil. Supaya Kak Ana ayat saat ni, anak-anak, maknanya pendidikan dan tarbiyah anak-anak ni perlu ada usaha. Usaha tu usaha yang berterusan. Macam almarhum Tok Guru sendiri pun, walaupun almarhum Tok Guru tu sibuk, tapi tanggungjawab tu digalas oleh bondanya. Isteri almarhum Tok Guru tu. Maknanya almarhum Tok Guru ni sibuk mendidik masyarakat. Tapi bonda Kak Ana ni sibuk dan dia kalau macam ada kes besar-besar, baru report kat Ayanda. Kalau macam sikit-sikit ni. Kalau dok bebe bonda lah sendiri dengan mendidik anak-anak lah. Yang kedua, Mira rasa pengajaran yang Mira dapat hari ni, Tok Guru ni, dia Tok Guru di rumah,
dan memang dia Tok Guru untuk masyarakat. Apa yang dia mendidik di rumah tu, dia bawa didikan tu kepada masyarakat. Dan dia bawa juga ke pusat pentadbiran di SUK ni sendiri. Dia bawa budaya yang dia didik anak-anak di rumah tu, bawa di sini. Contohnya macam ketepatan waktu lah. Ketepatan waktu. Lepas tu almarhum Tok Guru ni, dia seorang yang boleh katakan dia bernafas dengan kata-kata dia. Maksudnya dia, kalau orang Kelantan ya, walk the talk. Walk the talk maknanya orang bukan kecek saja, tapi sebenarnya benda tu memberi kesan kat Ana. Melalui tauladan kan. Maknanya orang tengok tu, orang jadi malu, okey buat. Maknanya kalau sesuatu lah, maknanya benda, maknanya almarhum Tok Guru ni mungkin dia tidak direct. Macam kan, dia tidak tegur direct. Tapi kita tengok melalui tauladan tu tahu. Okey, ni sepatutnya ni kan. Dan last Hak Mira nampak almarhum Tok Guru ni, dia dia sangat clear dengan dia punya visi, misi, tujuan hidup dia sangat clear. Misi visi hidup almarhum Tok Guru ni sepanjang hayat dia kita boleh bila Kak Ana cerita ni. Misi visi dia clear, sangat clear, hanya Islam. Dakwah Islam nak sapa. Dia benda lain tu bukan dalam benda remeh lah. Tak ada gapo pun. Tak ada gapo pun benda tu. Sebab kita ayat tadi, dunia ni hanya di tangan, pegang di tangan kan. Dan benda tu saya rasa boleh ambil menjadi pengajaran untuk kita. Untuk kita pun jadi lagu tu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Sekadar okey, cukuplah ni. Cukuplah. Okay. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan nak body-day. Jangan nak body-day, jangan nak followers ni kan. Body-body. Sebabnya akhirnya nak pergi, nak cari syurga juga. Okay, pahala. Last kali Mira ingat dalam satu ucapan almarhum Tok Guru, dia kata 23 tahun dia menjadi Menteri Besar Kelantan. Dan Mira rasa 23 tahun tu juga, dan lebih lah 23 tahun dia mendidik masyarakat, bukan saja keluarga dia, masyarakat Kelantan. 23 tahun dia kata satu kenangan yang sangat manis. Dia kata untuk dia bawa kenangan ini, apa yang dia buat kepada Kelantan ini selama 23 tahun tu, dia nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu almarhum Tok Guru Datuk Bentara Setia Haji Abdul Aziz Nikmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jazakillah khair Kak Na sudi hadir hari ini, berkongsi cerita dan memberi inspirasi lah Mira rasa. Dan manfaatnya mudah-mudahan. InsyaAllah memang ada. Untuk especially Mira sendirilah memang ada. Dan tuan-puan, minggu depan kita ada lagi sebab podcast siri podcast Gaya Tok Guru ni satu program bersiri. Kita akan panggil lagi minggu depan orang-orang yang terdekat juga dengan almarhum Tok Guru untuk berkongsi lagi cerita dan pengalaman, inspirasi ataupun manfaat lah untuk masyarakat luar sana. Sebelum tu saya nak tuan-puan jangan lupa share, like FB kita, dan ada social media yang kita ada seperti YouTube, Instagram, kita ada Spotify, kita ada Google Podcast, dan siri podcast kita ni insya-Allah kita akan upload nanti di Spotify dan Google Podcast dan juga di YouTube insya-Allah. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.